Okey, kita teruskan lakar graf fungsi kuadratik. So ada 3 bentuk graf, sin, cos dan tangent. Okey, term-term yang kamu kena tahu, first is about the equilibrium line ataupun garis keseimbangan, iaitu biasanya kita gunakan paksi X sebagai garis keseimbangan dia. Okey, dengan syarat amplitude dia punya paksi dia memang X lah, X kosong kat sini. Kalau dia dinaikkan ke atas atau pun dinaikkan ke bawah, so garis keseimbangan ni adalah kita anggap sebagai pembahagi nilai maksimum dan nilai minimum. Pembahagi dua nilai maksimum dan nilai minimum. Okey. Kemudian, maximum point tu yang titik yang paling tinggi pada gelombang sin dengan cos, ataupun titik minimumnya yang paling rendah untuk graf sin dengan cos. Okey. Okey, tengok bentuk graf sin. Graf sin kat sini dia bagi range dia from negative 2 pi until to negative 2 pi until 2 pi, negative 100 360 hingga 360. Maknanya yang sebelah kiri paksi y ini adalah yang range daripada negative 2 pi until 0, and then from 0 until 2 pi disambung lagi sampai sini. Okey. So inilah bentuk sin, graf sin. Dan kita fokus kepada yang bentuk basicnya, iaitu basic graf sin dia adalah yang kamu kena ingat kita ada paksi y dengan paksi x, okey. Untuk graf y equals to sin x. Y equals to sin x. The graph must start from 0. Okay. Kemudian dia bentuk S. Terbalik. Nama dia sinusoidal. Okay, sini. 2 pi. Ataupun 360 darjah. Okay. Ini maksimum dia. Bawah ni minimum dia. Okay. One cycle daripada satu ini satu one period, disebut sebagai one period, and juga one cycle. So how many period? State the period. The period is 360 darjah ataupun berapa? 2 pi. I'm not sure apa istilah dia bahasa Melayu. Buku bahasa Melayu. Tak apalah, kita guna terms English je lah. Nanti cikgu check balik. Cikgu pun tak terfikir apa istilah period ni dalam bahasa Melayu. Ni bukan period orang perempuan ini lain. Okey. So basic dia macam ni. Ingat maksimum dia 1, minimum dia negatif 1. Ini graf asas. So 1 negatif 1, 1 ni amplitude dia. Kita sebut amplitude dia sama dengan 1. Okey, amplitude sama dengan 1. Maximum value dia 1, positif 1, minimum value dia negatif 1. Ini kamu kena tahulah sifat-sifat bagi graf sin. Okay. So yang x-intercept ni dengan y-intercept ni kamu kena faham macam mana nak baca nilai-nilai sini. Kalau sini 2 pi, bahagi 2, sini adalah pi. Pi, kalau bahagi 2 sini adalah pi over 2. Kalau dekat sini adalah pi plus pi over 2, this is 3 over 2 pi. Okay. So ini nanti cikgu tunjukkan cara bagaimana kita nak melakar graf sin, cos dan tangent. Okay, ini graf sin. Kalau graf cos pula, okay, graf cos, I think kamu dah belajar dalam maths juga, dia berbentuk macam, cikgu sebut bentuk sayap burung. Dia bukan bentuk U. Cikgu sebut bentuk sayap. Sebab apa bentuk sayap? Okey, dia mesti katalah dia bermula dengan 1 maksimum, minimum dia negatif 1, dia tak bermula dengan kosong. Dia bermula dengan 1 ini, dia turun dalam bentuk gelombang, tetapi gelombang begitu. Itu bentuk arm dia lah yang kamu kena tahu. Okay, dia berbentuk U. Dia bukan daripada S. Dia macam bila dia dia berulang, nampaklah macam graf sin. Tapi beza dia dekat y-intercept dia mula dengan 1, bukan dari kosong. Kalau sin dia mula dari kosong. Itu beza sin dengan cos. Okay, amplitude dia sama, positif 1. Maximum value dia positif 1, minimum dia negatif 1. Okey, period dia sama 360 dan 2 pi. Okey, cuma
dekat mana yang dia x-intercept, y-intercept dia yang berbeza. X-intercept dan y-intercept dia berbeza. Okay, next is graph tangent. Graph tangent ni, okay, cikgu share dengan kamu cara bagaimana cikgu dulu menghafal bentuk graph tangent. Kena hafal cara nak lukis lengkung tu. Okay, untuk basic dia, okay, cikgu tunjukkan pada kamu, kamu mesti buat 4 kuadran ataupun cikgu guna istilah cikgu sendiri garisan-garisan ini yang cikgu namakan sebagai kuadran sebenarnya. Sebab dalam satu pusingan lengkap ada 4 kuadran. So 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini tandakan sebagai 2 pi. This is 2 pi. This is 2 pi. Okay, yang akhir ni 2 pi, sini kosong, sini y. Okay, graph tangent. Okay, kamu tahu graph tangent, tangent dia positif di sukuan yang pertama dengan yang ketiga kan? Yang pertama dengan yang ketiga dia positif, negatif dia 2 dengan 4. So yang pertama dia positif, jadi kamu tarik dia dan naik ke atas tapi tidak kena pada garis hijau ni. So garis hijau yang tak kena garis ni disebut sebagai asymptote. A-S-I-M-P-T-O-T-E in English. Okay, dia tidak boleh kena garis itu. Okay, iaitu pada 90 darjah ataupun okay, kat sini 2 pi, sini adalah pi over 2, 180. This is pi over 4, that is 90 degrees. Kamu tekan calculator, tangent 90 darjah. Tangent 90, dapat apa? Dapat apa tangent 90, tekan calculator? Nampaknya. Math error. Kenapa math error? Kenapa agaknya math error tangent 90 darjah? Okay. So, theta 90 darjah. 90 darjah mana? Okay, 90 darjah inilah kan? Okay. So, bila dia dekat sini, ada tak segitiga? Tangent 90 darjah. Tangent adalah opposite. Opposite dia berapa? Opposite dia 1 kan? Adjacent dia? Adjacent dia kosong. 1/0. So, that's why kamu dapat math error. Okay? Okay, kemudian di sukuan kedua, tangent negatif kan? So, dia bermula dari bawah. Sebab dia negatif. Okay, and then masuk sukuan ketiga, dia positif. So, nampak situ. Okay, yang ini kan, kamu bayangkan kamu duduk di kerusi, tapi kamu tak boleh bersandar dekat kerusi. Kat belakang kamu tu tak kena dekat kerusi. And then kamu duduk, and then menghadap ke paksi Y. Depan kamu adalah paksi Y. So, you can imagine bentuk badan kamu dengan kaki kamu. Okay? Kat bawah sini pun dia tidak menyentuh paksi X, garis asymptote dia. Tidak menyentuh garis asymptote. Okay, seterusnya kuadran keempat. Mula dekat bawah. Okay, sampai situ. Okay. So, perhatikan dekat sini. Dikatakan sebagai bila dia berulang semula. Contoh dekat sini. Okay, yang ini dia dah berulang. Okay. Maksudnya, dikatakan bahawa bagi graph tangent, dari sini sampai sini, dia adalah one cycle. So, ini ke sini adalah one cycle. Okay. Sebab dia dah berulang. Graf dia begini, itu lepas tu dia ulang lagi balik. So, dia ada 2 cycle dalam 2 pi. Dalam satu kitaran lengkap, dia ada 2 cycles. So, dia punya period dia, setiap kitaran lengkap adalah pada sudut 180 darjah. Okay, ataupun pi. So, the period is 180 or pi. Okay, the period kat sini adalah tempoh dari mana jarak antara kosong hingga berapa ataupun berapa selang dia yang dia akan ulang semula graf dia. So, setiap 180 darjah, graf dia akan berulang. Okay. Kemudian, untuk graf tangent,
there is no amplitude. Because dia terus tinggi ke atas, dia tak ada maksimum. Okay, so no amplitude dia. No maximum value and no minimum value. Okay. Okay, seterusnya. So, dah tahu graf fungsi sin, cos dan tangent. Okay. So, dekat sini cikgu nak tunjukkan graf sin, cos dan tangent ni kita boleh buat 3 operasi. Okay, operasi yang pertama adalah operasi negatif. Okay, negatif. Cikgu gunakan graf sin untuk negatif. Operasi yang kedua adalah vertical translation. Okay, benda yang cikgu sebut ni rasanya tidak ada dalam buku teks. Dia cuma tunjuk saja tapi dia tak sebut 3 operasi. So, kena tahu 3 operasi. Yang pertama tadi negatif, yang kedua adalah vertical translation. Maksudnya dia gerakkan graf itu ke atas ataupun ke bawah. So, vertical translation ataupun yang ketiga adalah operasi modulus. Dia boleh moduluskan. Fungsi modulus mempositifkan nilai-nilai yang negatif. Okey, 3 operasi ini cikgu tunjukkan dalam 3 fungsi yang berbeza. Okey, ini kita nak lakarkan graf fungsi trigonometri. Okey, yang pertama kita buat negative 3 sin 3/2. Okey, so ini fungsi dia. So first kita tengok range yang dia suruh lukis. Oh, dia suruh lukis range dia from 0 until 2 pi. Okay, so remember your equation given is for the range from 0 until 2 pi. Ini julat untuk setiap equation. So, ketetapan dia macam tu. Jadi, kamu boleh ambil 3/2 ni. 3/2 times 4. Okay, times 4. So, kalau dalam buku teks, dia bagi tips. Cara nak cari saiz selang kelas, dia guna n darab pi per bukan. Nak cari bilangan kelas diperlukan ialah B darab N darab 2. Okey, apa tu B N darab 2? So kat sini general form is Y equals to A sin B X plus C. Itu general form dia. So A, B, C. So B ni yang attach dengan X, BX. Okay. And then darab dengan 2, darab dengan apa ni? N pi. N pi ni adalah dia punya range dia. So dekat sini range dia 2 pi kan? Maknanya N dia sama dengan 2. Okay, ini yang dalam buku teks. So 2 darab 2. Dia mesti darab 2. Darab dengan 3/2. Okay, 2 darab 2 darab dengan 3/2. So kita dapat sama dengan 6. Ataupun lebih senang ialah kamu ingat saja kalau dia 2 pi, dia suruh lukis sampai 2 pi, 3/2 ni terus darab 8. Terus darab 4. Sebab apa darab 4? Sebab dalam satu pusingan lengkap ada 4 kuadran. Okay? Okay, so graf sin, tengok ke sini, ini akan menunjukkan nilai maksimum minimum, iaitu nilai A ni. Maksimum minimum. Okay, so kamu abaikan dahulu yang negatif. Abaikan negatif dulu. Kita buat yang positif dulu, cikgu tunjukkan. Okay, so maknanya maksimum 3 lah. 3, minimum dia negatif 3. Cikgu buat yang 3 sin 3/2x, bukan negatif. So, kalau yang biasa dia start from 0. Ingat, sin dia start from 0. Lepas tu dia naik atas, dia tak akan naik lagi. Dia akan turun. Turun dekat mana? Turun dekat paksi X. Dia akan setiap persilangan garis. Oh, sorry. Cikgu belum sebut lagi. Okey, tadi yang cikgu kira 2 darab 2 darab 3/2 dapat sama dengan 6. Ataupun kamu ambil 3/2 ni darab dengan 4. So, kita dapat sama dengan 6. 6 ni 6 apa? Okey, kamu buat garis putus-putus ni Garis putus-putus. 1. Ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai yang ke-6 terus kamu tanda dekat sini, inilah 2 pi kamu. Ini sangat penting kerana dia akan menunjukkan cycle kamu betul ataupun salah. Okey? So, kalau dia graf bukan negatif, dia start from 0. Okey, tu dekat sini kosong. Kosong, lepas tu dia naik atas, lepas tu dia turun dekat kosong, lepas tu dia turun bawah. So, dia turun 2 kali. 1, 2, lepas tu dia akan naik 2 kali.
1, 2. Okey, lepas tu dia turun sampai range sebelah sini. Okey, jadi kita lukiskan grafnya. Okey, okey, boleh dah tu, cantik dah tu. Okey, so itulah graf Y sama dengan 3 sin 3/2x yang positif. Okey? Tetapi sekarang dia bagi graf negatif. So what happen bila satu fungsi kita darab negatif? Okey? Maknanya kalau positif darab negatif dia akan jadi negatif. Maksudnya dekat sini titik positif 3 ni maksimum 3, bila kita darab dengan negatif dia akan jadi negatif 3. Maknanya titik tadi kita pindahkan ke bawah lah, negatif 3. Okey, boleh nampak cikgu tandakan dekat situ. Okey, kalau kosong dia tetap kosong. Okey, kosong tetap kosong. Lepas tu dia akan naik lagi balik sini, turun, turun, naik. Okey, cikgu guna warna merah, warna apa? Warna hijau lah untuk lukis biru lah. Untuk lukis graf negatif 3 sin 3/2x. So, dia ke bawah. Okey. So, yang biru inilah graf Y sama dengan negatif 3 sin 3/2x. Iaitu apa yang kita buat ialah kita pantulkan graf sin positif tadi ke paksi. Okey. Ada soalan tak? Kalau faham, komen faham. Yang P ni kalau dalam exam kamu kena padam lah. Di sini cikgu nak tunjukkan apa beza graf yang positif dan apa yang berlaku apabila kita darab dengan negatif. So kita dapat yang biru tu bila dia negatif. Boleh faham semua? Okey, ramai dah faham. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, seterusnya cikgu gunakan graf cos. Okey. Kamu abaikan dulu tambah 1. Kita jangan buat tambah 1. Kita buat y cos 2x. Y sama dengan cos 2x. Okey, so dekat sini amplitude dia 1. So maksudnya maksimum dia 1, minimum dia minimum dia negatif 1. Okey, sebelum tu kita nak tahu berapa kuadran kita nak lukis tu kan? Berapa ni kan? Jadi kita tengok 2x. So 2 tu kamu darab 4 sama dengan 8. So kamu buat satu garis putus-putus. Okey, tak payah guna garis putus-putus sebenarnya. Bila time exam kamu guna garisan halus. Tak payah buat putus-putus sebab garis putus-putus tu dia buang masa sikit lah. Okey. Buat garis halus supaya sebagai panduan untuk kamu lakar dengan cantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kalau misal kata kertas jawapan kamu tu bergaris, so tak ada masalah lah. Kalau dia kertas kosong kan, bawah kertas kajang soalan tu kan kosong tidak bergaris, kamu buat satu garisan lagi. Satu garisan yang selari dengan paksi X, iaitu garisan ni. Garisan yang cikgu warnakan hijau ni. Okey. Supaya senang kita nak tanda, kat mana kita nak tanda dia. Okey. So, jika tak ada garisan, kat kertas jawapan kamu, kita buat garisan. Okey, supaya kita cari, kita tanda mesti dekat persilangan dia. Okey, graf cos kamu tahu kan, dia bermula dengan amplitude dia. Okey, kat sini amplitude dia 1, so dia bermula dengan 1, lepas tu dia akan turun membentuk sayap burung. So, setiap persilangan tu kamu tandakan. Okey, persilangan naik, naik, turun, turun, naik, naik. Okey? So, kita boleh lakarkan bentuk sayap burung tu, gelombang dia sebenarnya. Okey, so dekat sini dia mesti melengkung. Okey. Okey. Ya, so perhatikan okey, cikgu padam yang garisan ini. Okey, cikgu padam. Nampak lebih jelas. Okey. So, perhatikan dekat bahagian sini. Sini mesti melengkung. Kalau kamu lurus dekat situ, seluruh graf kamu jadi salah. Seluruh graf salah, habis tak dapat markah. So, pastikan betul. Hujung sini dengan hujung satu lagi sebelah sini pun, dia mesti melengkung, bukan lurus. Faham tak maksud cikgu? Bukan lurus. Maksudnya, jangan buat, cikgu guna merah. Okay? Jangan buat sini. Okey.
Kalau ini pun, yang merah ni salah. Merah ni salah. Okey? Dia mesti melengkung buat bentuk sayap burung. Okey. So, faham dah? Ini graf Y sama dengan cos 2X. Sekarang, dia ada tambah 1. Okey? So, tambah 1 maknanya kita naikkan graf 1 unit ke atas. Okey, jadi kalau sini 1 tambah 1 dia jadi 2 kan? So, ingat bila kamu buat skala dia, untuk 1 unit tu 2 petak. So, naik 1 maknanya naikkan setiap titik tu naik 2 petak. Setiap titik naik 2 petak. Okey, naik 2 petak. Ini naik 2 petak. Naik 2 petak. Okey, ni pun naik 2 petak. So, kamu boleh sambungkan dia. Maknanya kamu naikkan dan buat lagi satu garisan. Itu satu cara. Satu cara lagi ialah kamu pindahkan paksi X dia ataupun the equilibrium dia. Paksi X dia ni kamu pindahkan. Macam mana cara dia? Okey. Bila dia jadi tambah 1, maknanya yang asal 1 tambah 1 dia akan jadi 2 kan? So ini jadi 2. Kamu padam sini jadi 2. Negatif 1 tambah 1 jadi kosong. Okey, negatif 1 tadi tambah 1 jadi kosong. Okey. So maknanya sekarang inilah kamu punya paksi X kamu. Okey, lupa tadi. Sepatutnya kat sini kita terus tanda 2 pi kan? Okey, sekarang bila kita pindahkan paksi X pada X sama kosong kat sini, sinilah kamu punya paksi X. So pindahkan tandaan 2 pi kamu dekat bawah sini. So yang ini kamu padam. Okey, kalau kamu dalam kertajawapan kamu boleh padam paksi X ni, yang asal kamu boleh padamlah. Okey, dan cuma berhati-hatilah graf kamu tu jangan kamu buat shading-shading ya. Shading-shading maksudnya kamu nak lukis graf tu kamu ini bukan kelas art tak boleh bersambung-sambung. Dia mesti satu garisan yang tak putus. Satu garisan licin yang tak putus. Bukannya garis putus-putus. Ataupun bukannya shading macam melukis tu. Okey. So itu maksud tambah 1. Tambah 1. Jadi sinilah jadi dia punya paksi X-nya. Dan yang penting, tandaan ini penting 2 pi kat situ penting dengan kosong kat sini. Amplitude dia betul, 2 kat situ. Graf ini betul. So kita boleh dapat kat sini 4 markah. Okey, fahamkan betul-betul. Ini nama dia bila dia turun naik ni, nama dia vertical translation. Vertical translation. Okey, kalau dia tambah naik atas, kalau dia tolak turun bawah. Okey, turunkan bawah graf maksudnya paksi X ni akan naik. Begitulah beza dia. Ya, paksi X dia di tengah kan dia kena naik atas tu Nelson. Dia ada tambah 1. Tambah 1 jadi kita bila dia tambah 1 kan graf akan naik. Tapi kita tak teknik kita adalah kita jangan naikkan graf sebab lu susah nak lukis graf. Kita pindahkan paksi X dia. Jadi paksinya turun. Dia lawan kalau graf naik iaitu tambah, paksi dia turun. Kalau tolak, graf dia turun, paksi dia kita naikkan. Bila paksi naik, graf dia akan turun. Okey, so cubalah teknik tu Ada lagi soalan? Okey, kita teruskan Okey, operasi yang ketiga adalah modulus dan di sini cikgu gunakan function tangent untuk operasi modulus. Okey, first kita abaikan dulu modulus, kita buat graf tangent 2x. Okey, tetapi dekat sini pi-nya range dia suruh lukis sampai pi sahaja. Okey, so kalau 2x kat sini darab 4 kita dapat 8 kan? Maksudnya 8 tu maksudnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang ke-8 ni mesti 2 pi. Okey. So kalau dia suruh lukis sampai 2 pi sampai habislah. Tetapi dalam soalan ini dia suruh lukis sampai pi saja. Dekat mana pi? Okey, kalau ada 8 kuadran ni adalah 2 pi. Jadi kalau pi itu separuh daripada 8 iaitu 4 kan? 1 2 3 4. So yang keempat inilah pi. Macam mana kamu nak baca yang tengah-tengah tu? Okey, pi bagi 4. Maksudnya sini 1/4 pi. Ni pi per 4.
Pi per 4 tambah pi per 4, 2 pi per 4 dapat pi per 2. Pi per 2 sini adalah pi per 4 tambah pi per 2. So, kita dapat sini adalah 3 per 2 pi. Okey, sambung lagi. Ini cikgu tunjukkan cara bagaimana kita nak membaca yang segatan-segatan dia tu. So, dekat sini pi. Kita nak baca yang sini. Pi, sini adalah pi tambah 1 per 4. Jadi apa? 5 per 4 pi. Dan dia bersambunglah tu. 5 per 4 pi, 6 per 4 pi, 7 per 4 pi, 8 per 4. So, 8 per 4 bersamaan dengan 2 pi. Itu cara nak baca. Okey? Okay, cikgu padam. Okey, untuk exam yang wajib kamu tulis ikut range dia. Kalau dia suruh sampai pi, kita buat daripada kosong. So, pi dekat sini, ini yang akan ditengok pi. Kalau sampai 2 pi, tulislah yang 2 pi tu. Okey? So, kita buat sampai sini sahaja graf tangent. Dan ingat, kamu ingat setiap kuadran tu dia positif ke negatif. So, bagi tangent, kamu patut dah tahu dah. Tangent graf sukuan pertama dia adalah positif. So, kita boleh terus lakarkan lengkung dia. Tidak kena garis asymptot. Kuadran kedua dia negatif dari bawah. Masuk kuadran ketiga dia positif. Tidak kena asymptot. Kuadran keempat dia negatif. Okey. So sebenarnya kalau dia sampai 2 pi, dia akan berulang lagi. Ulang-ulang sampai 2 pi lah. Tapi dia minta graf lukis sampai pi sahaja. So kita stop dekat pi. Okey. Boleh? Itu graf tangent 2x. Okey. Sekarang dengan adanya tanda modulus, bermaksud setiap graf yang negatif akan dipositifkan. Dengan cara apa? Kita pantulkan kepada paksi x. So dia akan jadi, okey, so yang negatif je yang naik atas. Yang positif kekal di atas. Okey, so kita padam yang di bawah. Okey, dan pastikan dekat sini tajam dan bersambung. Dia terputus tu. So pastikan dia bersambung dan dia tajam. Dia bukan melengkung. Okey, itulah dia graf tangent modulus tangent 2x. Okey. So boleh cuba masing-masing, kalau dah dapat komen faham. Welcome. Okey, bye semua.